Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar prosa tradisional yaitu burung terbang dipipiskan lada. Baiklah, Cikgu harap semua pelajar sudah membaca prosa ini seperti yang Cikgu minta di dalam kelas tutorial kita sebelumnya. Baiklah, walaupun semua pelajar sudah membaca prosa tradisional ini secara keseluruhannya, namun Cikgu minta supaya pelajar tetap membaca sinopsis yang Cikgu berikan ini, sebab prosa tradisional ini menggunakan bahasa klasik, jadi Cikgu risau sekiranya pelajar tidak dapat menangkap keseluruhan cerita daripada prosa ini. Jadi nanti jangan lupa baca sinopsis ini secara teliti ya, dan fahami jalan ceritanya, tidak panjang, pendek sahaja. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada tema. Tema untuk prosa burung terbang dipipiskan lada ini ialah kegairahan siam menyerang Melaka tanpa menilai kelemahan diri sendiri dan menyiasat kekuatan pihak lawan terlebih dahulu sebelum mengatur serangan. Baiklah, seperti yang kita ketahui dalam cerita itu, Siam merupakan negara yang kuat pada masa tersebut, tetapi Melaka tidak mahu tunduk kepada mereka. Raja Siam pun sangat marah karena Melaka tidak mau tunduk, lalu menyuruh askarnya untuk menyerang Melaka. Tetapi serangan itu gagal. Siam tidak menyelidiki bahwa di Melaka itu terdapat banyak pembesar yang bijaksana, sehingga serangan Siam itu dapat dipatahkan. Baik, sekarang kita pergi kepada persoalan. Persoalan yang pertama ialah kebijaksanaan Tun Perak dalam mengatur strategi menghalang serangan dari Siam. Ya. Tun Perak membawa orang-orang Kelang bersama-sama anak dan istri untuk menaikkan semangat mereka berperang. Tun Perak juga mengikat puntung api pada pokok bakau, pokok nyiri dan pokok api-api di sepanjang pantai bagi menakutkan pihak musuh. Jadi dia bawa orang Kelang ini supaya bersemangat untuk berperang. Kemudian kebijaksanaan Tun Perak itu dia ikat api pada pokok-pokok ini supaya apabila askar Siam melihatnya bahwa begitu ramai, mereka anggap yang api itu ialah askar Melaka, orang-orang Melaka. Rupa-rupanya itu hanyalah api yang diikat pada pokok-pokok, sehingga askar Siam berundur karena takut. Yang kedua, persoalan tentang semangat tidak mudah berputus asa. Siap mengatur serangan ke atas Melaka sebanyak 3 kali, walaupun kesemua percobaan tersebut menemui kegagalan. Ya, 3 kali mereka menyerang, tidak putus asa Siam ini, tetapi semuanya gagal. Yang ketiga, kepentingan permufakatan antara pemimpin memperkukuh ketahanan negara. Konflik antara Tun Perak dengan Sri Naradiraja telah menyebabkan masyarakat berpecah yang boleh melemahkan kekuatan negara. Ya. Jadi ada dua pembesar yang setaraf pada waktu itu, Tun Perak dan Sri Naradiraja. Maka orang-orang Melaka pun terpecah kepada dua. Satu mengikuti Tun Perak, satu mengikuti Sri Naradiraja. Jadi perpecahan ini melemahkan kekuatan negara, tetapi kebijaksanaan Sultan Melaka telah menyatukan kedua-dua pembesar ini menjadi muafakat dan menjadikan Melaka sebuah negara yang sangat kuat. Persoalan yang keempat, perkawinan dapat mengeratkan hubungan persaudaraan. Contohnya, Sultan telah menjodohkan Tun Kudu, anak saudara Tun Perak, dengan Sri Naradiraja. Nah, perkawinan dapat mengeratkan hubungan persaudaraan. Mula-mula Tun Perak dan Sri Naradiraja ini bergaduh menyebabkan rakyat Melaka terpecah kepada dua. Nah, dengan kebijaksanaan Sultan, dia telah mengawinkan Tun Kudu, anak saudara Tun Perak ini, dengan Sri Nara
diraja. Akhirnya dua orang pembesar ini telah bermuafakat dan tidak bergaduh lagi. Yang kelima, tanggung jawab melaksanakan tugas masing-masing tanpa mencampuri urusan orang lain. Tun Perak meminta Sri Amirta tidak mencampuri urusannya dan mempersoalkan sesuatu tindakan yang diambil. Ya. Sri Amirta ini merupakan bentara yang bijaksana berkata-kata, telah dilantik oleh Sultan Melaka. Nah, tetapi setelah Sri Amirta menyoal Tun Perak mengatakan jangan mencampuri urusannya atau mempersoalkan tindakan yang dia ambil. Keenam, merahasiakan sesuatu perkara bagi mengelakkan konflik dalam keluarga. Sri Naradiraja merahasiakan anak hasil hubungannya dengan Gundik bagi mengelakkan konflik dengan istrinya. Nah, Sri Naradiraja merahasiakan anak hasil hubungannya dengan Gundik supaya dia tidak bergaduh dengan istrinya. Dan yang ketujuh, unsur kesaktian dalam peperangan. Contohnya, Sidi Arab mempunyai kesaktian dalam ilmu memanah. Beliau telah memanah dari Melaka sehingga dapat membunuh Chow Pandan yang berada di benua Siam. Ya, Sri Sidi Arab ini seorang yang alim. Ya, dia ada banyak ilmu. Dia memanah dari Melaka. Tiba-tiba Chow Pandan yang berada jauh di Siam itu memegang dadanya dan mati. Sangat sakti ya. Sekarang plotnya permulaan persiapan rakyat Melaka menghadapi ancaman pertama daripada Siam. Perkembangan Sultan Muzaffar Shah di Melaka, pemerintahan Sultan Muzaffar Shah di Melaka dan kebijaksanaan Tun Perak dalam berbagai perkara. Mula-mula mereka diserang, bersiap sedia, kemudian tindakan-tindakan Tun Perak dan Muzaffar Shah, Sultan Muzaffar Shah untuk memenangi perperangan. Terus itu ada konflik. Konfliknya Tun Perak dengan orang Kelang yang mengadu. Ya. Kemudian konflik yang kedua Tun Perak dengan Sri Naradiraja tidak sehaluan. Puncak ceritanya ialah Sultan menceraikan Tun Kudu untuk dikawinkan dengan Sri Naradiraja. Dia ceraikan Tun Kudu ini anak buah kepada Tun Perak, kemudian dikawinkan dengan Sri Naradiraja supaya Sri Naradiraja dan Tun Perak itu tidak bermusuhan lagi. Pelarian kemenangan Sultan Muzaffar Shah. Oke, dalam prosa ini terdapat beberapa watak. Yang pertama, Sultan Muzaffar Shah. Ini sultan, dia pemerintah lah di Melaka. Tegas dalam mentadbir negerinya. Berpandangan jauh, melantik Tun Perak sebagai pembesar karena dapat melihat ciri-ciri kepimpinan dalam diri Tun Perak. Baginda adil dalam pemerintahannya. Baginda tidak terburu-buru dalam menjatuhkan hukuman apabila menerima aduan orang Kelang berkenan Tun Perak. Nah, orang Kelang itu kan menuduh Tun Perak, tetapi dia tidak terus menghukum Tun Perak, tetapi menyiasatnya terlebih dahulu. Jadi Baginda ini seorang yang adil. Baginda juga bijaksana. Baginda mengawinkan Tun Kudu dengan Sri Naradiraja bagi menyelesaikan perselisihan faham antara Sri Naradiraja dengan Tun Perak. Paduka Raja ini Tun Perak. Ya. Yang kedua Tun Perak, bendahara Paduka Raja. Tun Perak amanah menjalankan tugas. Setelah dia dituduh oleh orang Kelang itu, dia bilang dia sedia letakkan jabatannya sekiranya Sultan beranggapan beliau gagal melaksanakan tugasnya. Ya. Hal inilah yang menyebabkan Sultan Muzaffar Shah sangat kagum dengan Tun Perak. Yang kedua, beliau taat akan raja. Setiap perintah yang dibuat oleh raja itu dia petuhi. Contohnya membuat persiapan untuk mengusir tentara Siam yang berada di Batu Tun Perak juga bijaksana. Dia mengarahkan anak buahnya
masang puntung api pada setiap pokok bakau untuk memperdaya angkatan tentara Siam. Ramainya tentara Melaka. Rupa-rupanya itu cuma pokok bakau yang dipasang puntung api. Yang keempat, beliau berhati-hati dan melakukan suatu tindakan. Tun Perak tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Sri Amerta karena beliau berhati-hati dalam berbicara. Seterusnya Sri Naradiraja, beliau memegang jabatan sebagai penghulu bendahari. Sri Naradiraja takut akan istrinya. Beliau hanya mengakui Tun Nina sebagai anak selepas kematian istrinya. Tun Naradiraja ini tiada anak dengan istrinya, tetapi dia ada hubungan sulit dengan Gundik, ya. Dia ada hubungan sulit dengan Gundik dan sebenarnya dia ada anak yang bernama Tun Nina Madi. Sri Naradiraja sering berselisih pendapat dan tidak sepakat dengan Tun Perak. Dan yang terakhir, walaupun sudah tua, beliau berkawin dengan Tun Kudu, bekas istri Sultan Jafar Shah yang juga anak saudara Tun Perak. Latar. Untuk Tarmasa ini zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan Sultan Jafar Shah. Waktu malam, waktu Awidicho hendak menyerang Melaka dan berharap Tun Perak serta penduduk Melaka menyalakan puntung api. Untuk tempat satu di Melaka, istana pemerintahan Jafar Shah. Yang kedua di Kelang, tempat Tun Perak memerintah sebagai penghulu. Dia ini penghulu kepada orang-orang Kelang. Ketiga, Hulu Muar, tempat rotan mengikat barang dibuang oleh angkatan Siam. Batu Pahat, tempat orang Siam membuat perigi. Ada semua dalam cerita itu. Baik, masyarakat yang taat kepada pemerintah, pembesar dan rakyat taat kepada Baginda Sultan. Masyarakat yang bersatu, penduduk Melaka semua mempertahankan. Semua penduduk Melaka mempertahankan Melaka daripada serangan Siam. Masyarakat yang bijaksana, contohnya Tun Perak bijak mengatur strategi dalam menghadapi angkatan perang Siam. Yang keempat, masyarakat yang berani. Tun Umar berani menghadap dan menyerang beberapa buah perahu Siam. Yang kelima, masyarakat yang berilmu. Tuan Sidi Arab mempunyai ilmu tentang kemahiran memanah. Tuan Sidi Arab ini orang yang berilmu dan sakti. Gaya bahasa istana. Tuanku batik titah. Ini bahasa istana. Penggandaan perahu kecil. Bahasa Arab Allah fil ini ialah tingkah laku. Bahasa klasik syahdan, hatta, simile seperti saudara sejalan. Jadi ini perumpamaan. Simile ini ialah perumpamaan. Asal ada perkataan seperti umpama itu adalah simile. Sinkop atau singkatan ku, mu, tak. Aku jadi ku, kamu jadi mu, tidak jadi tak. Nilai. Ada nilai keberanian. Tun Umar berani melanggar perahu Siam yang ingin menyerang Melaka. Nilai kebijaksanaan. Tun Perak bijak mengatur strategi untuk menghadapi serangan Siam. Keadilan. Sultan Jafar bertindak adil dan mendamaikan dua pembesar yang tidak sehaluan, yaitu Sri Naradiraja dan Tun Perak. Tanggung jawab. Semua pembesar dan rakyat Melaka bertanggung jawab mempertahankan negeri Melaka daripada serangan Siam. Rasional. Tun Perak memberi alasan yang rasional apabila diajukan soalan oleh Sri Amerta tentang aduan orang Kelang. Baik, pengajarannya, kita hendaklah menjalankan pemerintahan secara adil dan saksama. Contohnya Sultan Muzaffar Shah lah, dia adil dan saksama. Kedua, kita hendaklah berani menentang musuh atas prinsip kebenaran.
Contohnya Sultan Muzaffar Shah dan para pembesar dan rakyat Melaka berani menentang musuh yang mahu. Yang musuh itu mahu supaya mereka tunduk kepada mereka. Tapi mereka ada prinsip dan kebenaran. Mereka tidak mau ditakluki oleh sesiapa. Kita sewajarnya bertindak rasional apabila menghadapi masalah. Nah, Sultan sangat rasional dan dia tidak terburu-buru, tetapi dia menyiasat dahulu sebelum mengambil tindakan. Kita mestilah menunaikan tanggung jawab yang diamanahkan dengan sebaik mungkin. Contohnya, Tun Perak dan pembesar-pembesar yang lain serta rakyat menunaikan tanggung jawab yang disuruh oleh Sultan, yaitu mempertahankan Melaka daripada serangan Siam. Dan yang terakhir, kita mestilah mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara seperti yang dilakukan oleh Sultan Muzaffar Shah dan orang-orangnya. Baiklah, ini kupasan yang secara terperinci untuk prosa Burung Terbang Dipipiskan Lada. Jadi, Cikgu harap semua pelajar paham dengan penjelasan Cikgu. Dan sekiranya tidak paham, boleh bertanya kepada Cikgu atau baca nota ini dengan teliti. Oke, pelajar boleh print dan baca semula sambil mendengar penjelasan yang Cikgu sudah sampaikan. Baiklah, kelas kita sampai di sini sahaja. Kita akan sambung kelas kita pada kelas yang seterusnya. Kita berjumpa lagi.